Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kerahmatan dan kebaikan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, terima kasih Puan Amnira sebagai pengerusi majlis, terusnya pengerusi dan sahabat-sahabat, kakak-kakak, ibu-ibu sepengajian dalam majlis ilmu ini. Saya doakan sihat walafiat semua ya semua. Seronok saya secara peribadi rasa seronok dapat bertemu, ingat-ingat pengalaman berapa kali, 2 kali kita bertemu sebelum ni. Saya merasakan cukup kata tersentuh dengan kemesraan dan orang kata kerapatan tu. Jarang rasa kalau mengajar di masjid, tambah lagi kalau masjid atau surau tu besar, rasa sangat distance, jauh je. Kita kadang rasa macam bercakap seorang je. Kadang surau, tempat mengajar surau kecil tu lagi seronok dan ada interaksinya. Dan semua tu tak ada lawan untuk majlis ilmu yang berada secara maya ni, walaupun secara fizikalnya jauh, tapi rasa dekat apabila ada ada interaksi, itu rasa Allah menarik. Dan mudah-mudahan kemesraan ini, ukhuwah ini yang berterusan dan mempersatukan kita nanti sampailah kita bertemu semua di syurga nanti insya-Allah. Ya. Baik, tanpa membuang masa, untuk kali ini tuan-tuan, saya ingat sebahagian perempuan, sebahagiannya dah ada buku, dan di awal saya masuk perbincangan tadi ada lagi yang berusaha untuk nak mendapatkan buku. InsyaAllah kita usahakan selepas pada ini. Saya menerima cadangan dan saya nak raih cadangan itu, iaitu cadangan dia, saya tahu siapa yang cadang, tapi dia ada mesej, dia kata, Ustaz, minta Ustaz baca dari mula buku tu. Kalau buku Asam Garam ni, kan, bahagian mula yang dimaksudkan ialah Ustaz perkenalkan sedikit tentang Ummul Mukminin. Ada bahagian, kalau nampak, tak nampak, hilau saya punya ni, bahagian profil ringkas 11 Ummul Mukminin. Sebab kita dah baca sebelum ni, kita bermula dengan satu babak, satu hadis di tengah-tengah buku dah. Kalau hari ini saya nak mula daripada hadis yang pertama, tapi apabila dapat cadangan itu, saya fikir baik juga. Jelas tuan-tuan. Jadi siapa yang ada buku, saya ingat saya nak raikan cadangan itu. Kita mula untuk hari ini dengan berkenalan dengan Ummul Mukminin melalui muka surat ini. Boleh tengok, dia tulisan Roman, saya tak pasti apa dia punya ke berapa ni. Dia kenali Ummul Mukminin, lepas pada tu profil ringkas 11 Ummul Mukminin. Baik. Dan untuk nak lebih kita memperkayakan di pengajian kita, saya gabungkan dengan buku yang kedua ini. Buku yang kedua di bahagian, kita akan rujuk bahagian muka surat ni, apa kulit depan ni, di bahagian dalam tu fakta Ummul Mukminin, fakta angka Ummul Mukminin. Kita akan rujuk dua-dua tu secara bersama. Yang ni dengan buku yang pertama. Jelas setakat ni? Ada boleh ya? Jelas. Allah. Kalau bersedia, mari kita sama-sama mengaji insya-Allah. Baik. Tuan-tuan sila ke muka surat kenali Ummul Mukminin. Saya baca ringkas-ringkas, kemudian saya ulas sedikit. Buku ini akan membawa kita menonton adegan demi adegan, babak demi babak yang pernah berlaku dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kiaskan perkara ini sebagai sebuah drama, maka kita rumuskan Rasulullah itulah hero-nya, watak utama. Manakala Ummul Mukminin itulah heroin, watak perempuan. Jadi
kita sebelum kata kita belajar hadis itu perjalanan cerita, kita kenal kata karakter tu, watak itu untuk lebih menjiwai, lebih kita nampak setiap babak yang kita akan pelajari nanti tu, oh begini lebih kurang bayangan dia tuan-tuan. Atas dasar itu saya mempersiapkan beberapa grafik ataupun penerangan awal berkenaan dengan watak-watak ini. Saya senaraikan situ ada 4, kemudian saya potong 2 yang terakhir itu. Pertama, jaringan hubungan antara Nabi dengan Ummul Mukminin. Yang ni saya letakkan di bahagian kulit buku pertama, di bahagian depan tu. Jaringan Ummul Mukminin untuk nak memberi gambaran uh, isteri Nabi ni dia bukannya, saya selalu nak sebut kalau kita belajar sirah, kita dengar nama isteri Nabi, dengar nama para sahabat Nabi, mereka bukannya watak yang lalu dan pergi dalam kehidupan Nabi SAW. Saya satu ketika dulu rasa begitu. Baca sirah, ya, kita nak ikut Nabi, ikut watak Nabi macam. Tapi sahabat Nabi tu sekadar rasa dia watak lalu dan pergi je dalam kehidupan Nabi. Tak. Sebaliknya mereka itu yang berada, yang mewarnai kehidupan Nabi SAW harian, mingguan, bulanan dan sepanjang masa dengan Nabi SAW. Dan mereka itu bukan orang lain. Ada saudara Nabi, ada sepupu, ada anak saudara, ada anak angkat, kemudian ada jiran. Allah Akbar. Dan kalau lebih jauh kita mengenali mereka, kita akan lebih menjiwai, lebih dapat membayangkan suasana realiti kehidupan Nabi SAW. Itu yang saya cuba usahakan melalui yang ni. Jadi kita kena bagi nampak jaringan hubungan Nabi dengan Ummul Mukminin dan para sahabat Nabi SAW. Baik. Bahagian yang kedua ataupun benda yang kedua, profil ringkas 11 Ummul Mukminin yang kita akan lalui sama-sama lepas pada ni. Yang ketiga, jadual fakta angka yang saya sebutkan dalam buku yang kedua. Saya pindah ke buku yang kedua. Dan yang keempat, garis masa kehidupan rumah tangga Nabi SAW juga saya pindahkan pergi ke buku yang kedua ini. Siapa yang memiliki buku yang kedua, saya sebut ni kenapa? Ada pengalaman apabila jumpa dengan seorang pembeli, dia dah baca habis. Ustaz, saya dah baca habis dah. Saya pun kata, macam mana yang best, mana yang ni. Dia pun cerita-cerita ni. Lepas tu, masa tu dia tak tahu bahawa buku yang kedua ini ada, bukanlah tersembunyi pun, tapi kadang tak perasan bahawa di bahagian buku tu ada di bahagian kulit itu ada garis masa yang saya buat dalam bentuk sebegini. Garis dia jadi, kalau kita baca buku itu, dia jadi satu garisan panjang. Ini garis masa, kita akan nampak perjalanan kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Jadi itu saya kata, rupanya orang tak tahu. Orang tak perasan. Jadi itu saya nak sebutkan, tuan-tuan. Baik. Itu secara ringkas. Mari kita masuk muka surat yang berikutnya, profil ringkas 11 Ummul Mukminin. Berikut setakat ini, insya-Allah. Baik. Antara hukum khas Nabi yang berbeza daripada umat, baginda dihalalkan bernikah dengan lebih daripada 4 orang. Ini satu kenyataan yang sangat penting. Saya sebut antara hukum khas. Dalam bahasa Arab disebut khasais, hukum khas. Kalau kita mengaji pengajian secara turas tradisional berkenaan dengan Nabi SAW, ulama membahagikan kepada 4 bahagian ataupun 4 aspek kajian atau pengetahuan tentang Nabi SAW. Dan 4 aspek inilah mereka buat buku yang tersendiri pula. Jadi mari kita kira satu-satu 4 aspek ini dan kita ukur pada diri kita, aku ni dah cover setakat mana tentang Nabi SAW. Barangkali kita dah cover semua, cuma tak perasan bahawa dia satu, kata 4 aspek yang berlainan. Yang kadang pergi sekaligus. Baik. Yang pertama, aspek pertama sudah tentu yang selalu kita tahu, sinonim sirah. Sirah. Sirah maksudnya perjalanan hidup. Sejarah. Itu sirah. Apabila kita belajar tentang Nabi SAW, kita kata kita belajar sirah Nabi SAW. Betul. Itu perjalanan hidup Nabi SAW. Daripada Nabi lahir, kemudian Nabi menjadi Rasul, sehingga Nabi berjuang di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah sampai Nabi wafat. Itu sirah. Dan sirah itu sebenarnya lagi satu, tak apa kita sebut nanti. Itu sirah, aspek yang pertama. Aspek yang kedua, yang kadang-kadang masuk sekali dalam sirah, kadang-kadang tak, tapi para ulama terdahulu mereka membuat pengajian yang khusus, iaitu dalail. Dalail. Sirah yang pertama, yang kedua dalail.
Jamak kepada dalil, bukti-bukti. Dalailun nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kitab antara Imam Baihaqi buat kumpul satu buku tebal riwayat-riwayat, diletak tajuk bukunya Dalailun Nubuwah. Dan juga ulama lain juga membuat usaha yang sama. Nama buku kitabnya sama, Dalailun Nubuwah juga. Apa itu Dalail Nubuwah? Bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dihimpunkan daripada hadis, daripada Al-Quran, mukjizat Nabi, segala perkara yang ajaib yang membuktikan Nabi bukan manusia biasa. Nabi seorang rasul yang diangkat lalu disertakan, dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Itu dalail. Ada satu buku dia, satu pengajian khusus terkumpul. Doakan saya tengah ekstrak pengajian Dalail Nubuwah ni. Saya nak buat buku kanak-kanak. Ada buku terbaru saya yang keluar pesta buku itu, Ya Bunayya, Kenali Haiwan Al-Quran. Siri yang berikutnya, Ya Bunayya 2, Kenali 30 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buku kanak-kanak. Jadi tapi tetap kita punya isi mesti yang autentik, mengambil daripada sumber yang asal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak persembahannya lebih kata dimodernkan, disantaikan untuk keperluan kesesuaian masa ini, tuan-tuan. Itu Dalailun Nubuwah, ya. Sirah, dalail. Baik. Yang ketiga, Syama'il. Syama'il. Ada tuan-tuan kalau mengaji, insya-Allah. Saya ada satu kuliah, saya mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il maksudnya kepribadian, perwatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu cabang khusus sebenarnya. Imam Tirmizi dia kumpulkan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan kepribadian, perwatakan Nabi, fizikal dan juga perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu buku khas. Jadi begitu. Untuk nak membayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tanpa syama'il, kita belajar sirah, kita tak boleh bayang pergerakan Nabi tu macam mana. Kalau orang cerita, oh Nabi ni, kita tanpa ada syama'il. Daripada syama'il itu kita kenal, oh rupanya Nabi dari segi fizikal Nabi macam ni. Muka Nabi ni dia bulat, mata Nabi luas, bulu kening Nabi ni melengkung, bak busur tetapi tidak bercantum. Kemudian ada dahi, ada celahan, ada urat yang timbul di antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi macam mana? Ini syama'il. Jadi kita ni orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maklumat tu ada, kita kena mesra sampai boleh terbayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayang maksud bukanlah orang kata ini dia confirm lah, tapi bayang-bayang itu ada Allah. Dan itu lebih dekat kalau usahanya, kalau kita nak insya-Allah direzekikan bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penting juga untuk kita tahu, kalau tuan-tuan ramai orang boleh dakwa aku jumpa Nabi, aku mimpi jumpa Nabi. Saya pengalaman saya setakat ni 3 orang. 3 orang dah. Dan semua ni tuan-tuan, maaf sebutlah, ada orang agama yang dalam ceramahnya kata, oh saya mimpi jumpa Nabi. Tu je. Saya tu je. Lepas pada tu saya pergi jumpa dia, nak tanya, bukan masa tu tak sangka lagi. Untuk pertama kali. Macam mana jumpa Rasulullah ni macam mana gini. Nak pergi. Dia tak jawab, kenapa nak jawab tak boleh jawab. Lain kali dia kata tak nampak, sebenarnya nampak hujung serban Nabi je. Tak ada cerita dalam kuliah punya dok kata mimpi jumpa Nabi begini. Lah kali apabila saya masa tak niat untuk bukan nak investigate, interrogate dia, betul-betul nak tahu. Allah ni orang hebat ni kata jumpa Nabi. Tanya dia tak boleh jawab. Lain kata mimpi nampak hujung serban Nabi je apabila orang ramai. Dia kata dah lain. Orang boleh dakwa, tapi kita tanya macam mana rupa Nabi apa semua, tak boleh jawab. Mana awak tidak sebenarnya. Jadi ini syama'il, tuan-tuan. Itu bahagian ketiga. Sirah, dalail, syama'il, kepribadian Nabi, fizikal dan juga akhlak, perangai Nabi. Nabi berjalan macam mana, Nabi makan macam mana, pakaian Nabi macam mana, insya-Allah. Ini syama'il. Juga kita kena kuasai dan pedalami. Yang keempat, aspek keempat, ya, disebut khasais. Khasais, jamak pada khas, iaitu khusus, pengkhususan, hukum-hukum, perkara-perkara khas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga satu cabang khusus kita nak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang saya nak sebut yang tadi, antara hukum khas.
Daripada kita mengaji khasais Nabi ni, baru kita tahu, ya Allah, baru kita sedar Nabi bukan sekadar manusia yang berbeza dengan kita semua dari sudut status dia sebagai Rasul, sebagai kasih Allah. Bukan sekadar itu. Yang tambahan pula ialah ada hukum-hukum yang berbeza terkena pada Nabi, tidak kepada kita. Antara yang kita tahu ini, iaitu Nabi boleh. Ada perkara yang boleh bagi Nabi tapi haram bagi umat dia. Nabi dibolehkan untuk berkahwin, untuk bernikah lebih daripada 4. Walhal syariat yang Nabi sendiri bawa, diajar kepada umat dia, kahwin maksimum untuk lelaki tak lebih daripada 4. Jadi yang ni tuan-tuan, kalau kita tidak tahu, terlepas pandang, dan memang pun dah dijadikan orang kata syubhat, senjata peluru yang untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ni dialog yang mereka sebut. Tuan-tuan, kajian tentang syubhat tentang Nabi ni dah ada buku khas dah. Dia dikumpulkan. Syubhat haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syubhat-syubhat, tuhmahan-tuhmahan, tuduhan-tuduhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ni orang dah buat daripada zaman dahulu sampai sekarang lagi. Antara disebut Nabi kamu, katanya, Nabi kamu duk kata kahwin tak lebih daripada 4, tapi dia sendiri kahwin lebih daripada 4. Macam mana? Dia timbulkan kemusykilan itu. Lalu mari umat dia yang kemudian tak berapa nak mengikuti ni. Juga tuan-tuan. Dia tak tahu macam mana hukum khas. Itu contohnya lah. Antara lagi hukum khas itu juga tidak sekadar tertimpa ataupun tertakluk kepada Nabi, turut juga tertakluk kepada isteri Nabi dan ahli keluarga Nabi yang lain. Mereka ada hukum-hukum khas. InsyaAllah kita akan pelajari sedikit demi sedikit apabila sampai tempat dia sesuai. Bagi itu maksud dia. Maafkan saya, suara saya tak berapa nak ni lagi, semua lagi. Baik. Antara hukum khas disebut, antara hukum khas Nabi yang berbeza daripada umat dia, bagi dia dihalalkan bernikah dengan lebih daripada 4 orang. Lalu adakah Nabi sesuka hati memanfaatkan kelebihan ini? Soalan retorik, soalan yang orang kata trigger, yang mencabar fikiran. Wah, Nabi boleh kahwin lebih daripada 4. Adakah Nabi suka-suka? Dapat peluang tu. Adakah Nabi suka-suka kahwin? Maka ramai. Saya jawab, tidak sekali-kali. Ada puan jawab, Amnira, tidak sekali. Apa buktinya? Kita bolehlah kata atas dasar kita bela Nabi. Tak. Tapi apa bukti dia? Apa bukti dia? Perintah Allah. Betul. Apa bukti? Kita akan tengok, ya Allah, kalaulah kita letak situasi kita ataupun manusia biasa di tempat Nabi SAW, ada orang tawar anak, ada orang tawar cucu, ada orang paling cantik, ya Allah, tak, orang kata apa, gelap mata jugalah, terima je. Kalaulah Nabi guna, kata ambil, manfaatkan peluang itu, tuan-tuan, dia tak jadi 11, dia mungkin jadi 100 orang, tuan. Kita belajar sirah, kita akan tengok bagaimana nanti ada kabilah yang baru masuk Islam, antara mereka nak ikat hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tawar, wahai Rasulullah, nak tak aku nikahkan kau dengan wanita paling cantik dari kabilah kami. 2-3 orang tawar macam tu. Tak seorang pun Nabi terima, tuan-tuan. Nabi duduk di Madinah, sepanjang Nabi duduk di Madinah 10 tahun itu, tak seorang pun isteri Nabi dalam kalangan Ansar. Walhal secara strategik, political marriage, perkahwinan politik, Nabi patut buat. Nabi nikah dengan setiap kabilah untuk nak mengikat itu. Tapi Nabi tak buat, tuan-tuan. Dan lagi, nak membuktikan lagi, Nabi bukan sekali suka-suka buat. Nabi ada antara hukum khas Nabi, Nabi boleh nikah dengan mana-mana perempuan yang serah diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimman wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Boleh kau nikah dengan mana-mana perempuan yang datang serah diri kalau kau nak kahwin. Nabi kata, Allah kata kalau kau nak kahwin, dan hukum ini khalisatan laka, khas kepada engkau saja Muhammad, min dunil mu'minin, bukan pada orang beriman yang lain, umatmu yang lain. Tiba-tiba orang tawar diri kepada ni, Ustaz nak kahwin saya, terima tu. Tak, ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi kata setuju, ya tuan-tuan, dia terus jadi isteri. Itu hukum khas. Tapi realitinya terbukti tidak ada seorang pun dalam kalangan ummul mukminin yang daripada kelompok perempuan yang datang tawar diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada seorang yang berlaku perbincangan di situ. Begitu, tuan-tuan. Itu sekadar kita lihat. Baik.
Tidak sekali-kali. Nabi berpoligami pun selepas kematian isteri pertama. Ini nak kuatkan lagi. Saya sebutlah sebab ni fakta, ini ilmu dan ini berkaitan dengan Nabi SAW. Walaupun saya sebut secara kata realiti dan peribadi dia apa yang saya sebut ini bukan apa bukan membuka tidak memberi peluang yang baik bagi kaum suami. Tersebut Nabi berpoligami pun selepas kematian isteri pertama. Hanya selepas 25 tahun Nabi beristeri satu. Sebab orang kata, orang tuduh Nabi ni, saya sebut, memang sebut, gila perempuan, womanizer. Bahasa putih disebut womanizer. Nabi seorang womanizer. Apa cari istilah womanizer ni? Rupanya tu, pencinta wanita. Dia sebut begitu, memberi gambaran begitu, tuan. Tapi kita bantah dengan ini. Nabi bukan macam tu. Kalau tu tak adalah Nabi SAW setia pada yang selama 25 tahun. Hanya selepas kematian Sayyidatina Khadijah baru Nabi mula berpoligami. Dan setiap perkahwinan itu kita akan tengok nanti ada sebab dan hikmah tersendiri. Jadi ini kita berkenalan satu persatu nanti. Mudah-mudahan kita akan nampak hikmah Nabi, pernikahan Nabi, setiap pernikahan Nabi itu. InsyaAllah tuan-tuan. Baik. Jelas? InsyaAllah. 839. Maaf kalau ini rasa kita tak pergi pada hadis, tapi saya rasa menarik juga. Ni jarang saya kupas ni. Mereka ada cadangan tadi baru betul juga kita buat. Baik tuan-tuan, mari kita berkenalan. Saya ingat dalam pertemuan yang ni kita nak habiskan. Kita nak habiskan 11 orang ummul mukminin. Baik. Saya sebut di sini 11 orang ummul mukminin. Yang ni yang ulama sepakat. Ulama sepakat ini ummul mukminin. Nanti apabila perempuan buat pembacaan, dengar kuliah lagi, akan ada orang sebut isteri Nabi ada 12, 13, 14 sampai 16 orang ada isteri Nabi. Baik. Saya pula kata 11. Dan tu macam mana ni? Tak cukup 5, tak cukup 4, tak cukup 3. Mana satu ni, tuan-tuan? Yang 11 ini saya nak sebut yang sepakat. Ulama sepakat mereka betul ummul mukminin. Adapun yang ke-12, ke-13 sampai ke-16 yang sebahagian ulama sebut mereka ummul mukminin itu tidak sepakat. Ulama tidak sepakat, ada kata tidak. Antaranya Maryah Al-Qibtiyah yang menjadi itu. Wallah kalau saya dia bukan ummul mukminin. Ada hujah dia. Itu maksud dia. 11 ini yang disepakati. Adapun yang sebut yang ada kalau orang kata 12 dan lebih-lebih itu selebihnya tidak disepakati. Baik. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Boleh ikut tuan-tuan? Yang pertama ialah Khadijah binti Khuwailid. Dari segi keturunan, saya sebut fakta-fakta ringkas ini. Dari segi keturunan, dia Arab Quraisy Bani Asad. Arab Quraisy Bani Asad. Quraisy satu kabilah Arab yang bertempat di Mekah. Dan Arab tu pula dia ada, Quraisy pula dia ada dua. Arab tempat Arab kota dengan Arab desa. Tu ada Quraisy kota, Quraisy desa. Quraisy desa duduk kat luar, tapi ni Quraisy kota. Quraisy tu pula dia ada butun, ada fakhid, dia ada kabilah induk, kabilah cabang, kabilah ranting. Tu saya nak sebut tu nak kita memahami orang kata hierarki kabilah zaman Nabi. Dia penting. Ini penting. Nanti kalau kita belajar sirah, kita akan lebih memahami kenapa kawan ni tak suka kawan ni, kenapa yang ni pandang rendah kawan ni. Dia ada kaitan dengan realiti kaum itu. Quraisy Bani Asad. Quraisy Bani Asad ni panjanglah, ada catatan kat sini untuk terjelas sikit. Dia satu cabang. Semasa dinikahi, semasa Nabi nikah dengan dia, apa status dia? Dia seorang janda. Janda, anak 5. Saya tak dapat nak muktamadkan 4 ataupun 5 kerana ada 2 riwayat. Tapi yang saya dapat cari trace back apa nama-nama anak Sayyidatina Khadijah 4 sahaja. Yang kelima saya tak jumpa. Tapi ada riwayat sebut ada 5. Saya buat slash 4 ataupun 5. Dan pengenalan tentang mereka ada dalam buku saya yang ketiga, Asal Garam 3. Ada bab anak-anak tiri Nabi SAW. Dan ini penting. Ini juga penting, tuan-tuan, untuk kita ketahui bahawa Sayyidatina Khadijah ada anak kandung sebelum berkahwin dengan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana, maaf, kamera tertukar-tukar.
Kerana Syiah, tuan-tuan, Syiah mereka mendakwa dan ramai orang kita percaya juga, tuan-tuan. Mereka mendakwa bahawa anak Nabi dengan Sayyidatina Khadijah seorang je. Iaitu siapa? Sayyidatina Fatimah. Habis yang selain daripada itu, Nabi gelaran Al-Qasim, Ruqayyah, enam. Uh, enam anak Nabi. Anak Nabi dengan Sayyidatina Khadijah yang kita tahu enam. Seorang lagi yang ketujuh dengan Maryam Al-Qibti. Tapi Syiah dia kata tak. Anak Nabi dan Sayyidatina Khadijah seorang je, Fatimah. Yang lain yang kita kenal itu Ruqayyah, Zainab, Ummul Kulsum, Muhammad Al-Qasim itu sebenarnya anak tiri Nabi. Itu sebenarnya anak kandung Khadijah. Nabi nikah dengan Khadijah, nak bawa sekali dengan anak tiri itu. Tuan-tuan. Lalu dia beri logik. Tengok umur bagaimana gini. Oh, orang terima. Tuan-tuan. Jadi saya dengar sendiri. Yang mereka sebut. Tuan-tuan, Allah. Saya baca sendiri. Oh, boleh tergugat tu. Ya juga. Tuan-tuan. Tak. Walaupun kita baca sirah, memang jelas, tuan-tuan. Memang diketahui siapa anak kandung Khadijah dengan suami yang sebelum itu. Ada antara Halah, Abu Halah. Dan nama mereka yang menjadi antara perawi hadis Nabi SAW. Kita belajar Syama'il nanti kita akan jumpa seorang anak tiri Nabi. Dan dia orang yang sangat mengenali Nabi SAW. Dalam sirah kita tak jumpa. Nama dia dalam sirah kita tak jumpa. Sebab sirah kita fokus perjalanan perjuangan Nabi SAW. Tak jumpa. Tapi apabila kita mengaji Syama'il, kita akan jumpa. Ya Allah, anak tiri Nabi mengisahkan tentang Nabi ni macam mana. Dalam banyak-banyak hadis yang menyifatkan sifat fizikal Nabi SAW, dia yang paling teliti. Paling teliti Nabi ni muka macam mana, insyaAllah. Anak tiri Nabi SAW. Jadi kita kena tahu. Semasa Nabi nikah dengan Khadijah, dia janda ada anak 4 ataupun 5. Baik. Tapi dia nikah dengan Nabi kemudian nanti, insyaAllah rezeki subur dia. Memang dapat 6 anak. Termasuk Fatimah. Baik. Bekas suami Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi meninggal dunia. Yang kedua nikah pula Atiq bin Abid Al-Makhzumi meninggal dunia ataupun bercerai. Ada 2 riwayat yang saya tak dapat nak muktamadkan. Baik. Catatan. Kira-kira beliau 15 tahun lebih tua daripada Nabi SAW. Ini berdasarkan riwayat. Ada pandangan moden yang kata sebenarnya dia sebaya dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam, tidak ada riwayat yang nas secara jelas sebut hal itu. Tapi berdasarkan andaian. Ini perbincangan yang lain lah. Beliau menyunting Nabi dahulu, justru barulah Nabi masuk meminangnya. Ini tuan-tuan panjang umur lah ya. Panjang umur. Kita baca buku yang pertama sampai habis. Kemudian kita baca buku yang kedua. Dalam buku yang kedua ini, saya kumpulkan semampu saya hadis-hadis pernikahan Nabi SAW dalam bab 2. Yang orang terlepas pandang, kalau saya tanya orang yang baca beli buku ni pun, dia tak baca sangat bahagian yang 2 tu. Walhal ada maklumat yang menarik, yang jarang diangkat. Bab 2 tentang nikah. Setiap Ummul Mukminin itu saya kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan dia. Dan semampu saya dalam kadar waktu yang ada. Dan kita akan jelas. Dan lalu saya boleh bagi tahu lah tuan-tuan, apabila ada orang tunjuk pada saya, Ustaz, betul ke cerita ini? Cerita Nabi yang Khadijah. Ada tunjuk video Ustaz dia ceramah, ada tunjuk ada buku tunjuk babak Nabi dengan Khadijah. Saya kata, saya baca dan saya buat carian. Saya sebut tak ada. Buat carian, tak jumpa tuan-tuan. Dan orang yang mengangkat cerita pun tidak membawa sumber. Jadi, apabila tengok oleh Allah, ada datang daripada sumber yang tidak diketahui, diada-adakan. Boleh jadi daripada Syiah, boleh ni. Direka-reka tuan-tuan. Antara babak kematian, babak masa Khadijah meninggal dunia. Kemudian berlaku dialog-dialog yang romantik yang tu. Ada ke tidak ni? Cari-cari tak ada. InsyaAllah tak boleh kita untuk nak membereka-reka cerita begitu tuan-tuan. Walaupun dia emosi, tak. Kita kena amanah tuan-tuan. Baik, begitu. Jadi sampai masa nanti kita akan pergi ke situ, kita tengok satu-satu tuan-tuan, insyaAllah. Saya nak sebut tadi, dia menyunting Nabi dulu. Maksud kata dia yang proaktif. Yang kita tahu, proaktif. Buat langkah mula ke perkahwinan itu. Tapi secara officialnya tetap Nabi SAW. Kan?
Yang kita tahu kisah Nabi keluar berdagang, bawa harta dia dagang dengan harta Khadijah. Nabi Khadijah bagi tugasan kepada seorang Maisarah, ni seorang lelaki, untuk menemani Nabi tu rakan sekerja, dan tujuan Maisarah untuk perhatikan tindak tanduk ni, untuk nak selidik dan balik report nanti. Kemudian datang lagi ni, puan berkenan kat awak begini-gini. Itu Khadijah. Tetapi langkah kebanyakan buku-buku yang jari akan tak salah. Allah, itulah boleh jadi. Jadi kita kena terima kasih atas maklumat itu. Kita kena bukan skeptikal, kena kritis dalam hal ini. Baik. Tapi Nabi yang buat langkah mula dulu. Kita kumpul rupanya Nabi yang hantar rombongan meminang Khadijah. Menarik kisah, nanti kita jumpa. Baik. Saya sebut lagi, beliau isteri yang paling lama Nabi hidup bersama. Paling lama, 25 tahun. Anggaran dia daripada umur Nabi 25 sehinggalah umur Nabi 50 tahun. Khadijah wafat 25 tahun. Allah, paling lama. Beliau satu-satunya isteri yang dikurniai anak. Nabi dapat anak melalui dia seorang saja, tidak melalui isteri Nabi yang lain. Dah tu Ustaz, Maryah, itu sebut Maryah khilaf, ulama khilaf, dia adakah digelar Ummul Mukminin di isteri Nabi ataupun tidak. Kita tak kira yang tu. Tapi selain daripada itu, dia seorang sahaja. Baik. Dan Nabi sebut, tuan-tuan, kelebihan ini Nabi sebut. Nanti kita akan jumpa hadis apabila Sayyidatina Khadijah rasa dipandang rendah lah, Nabi angkat dia. Tahu tak, dengan dia saja aku dapat anak, tapi tidak dengan kamu yang lain. Maknanya dapat anak itu satu kelebihan, tuan-tuan, satu kemuliaan. Baik. Beliau satu-satu isteri yang dikurniai anak. Nabi tidak berpoligami sepanjang bernikah bersamanya. Beliau isteri yang paling disayangi Nabi SAW. Nabi tidak berpoligami sepanjang bernikah bersamanya. 25 tahun tu Nabi kahwin seorang sahaja. Walhal kita kena tahu, umur itulah waktu prime kan, umur 25 sampai umur 50, masuk umur 40, itu waktu prime usia seseorang itu. Dan Nabi SAW, kita kena ada bayangan, Nabi kehidupan Nabi sangat stabil. Daripada mula Nabi nikah, terus ibarat kata cuci kaki lah. Nabi kahwin dengan Khadijah, ada rumah kan. Nabi tidak ada rumah lain, tuan-tuan. Nabi nikah terus masuk rumah, duduk rumah Khadijah. Tapak rumah Khadijah tu ada lagi. Kalau kita pergi buat umrah, ziarah, kita buat ziarah dalam di Mekah, sekitar Mekah, saya akan tunjukkan ini lebih kurang lokasi rumah Khadijah. Satu ketika dah ada, tapi kemudian nanti sekarang ni dah tidak ada kerana pembesaran itu. Rumah Khadijah yang ada, tuan-tuan. Dan Nabi membesar situ, kehidupan Nabi, rumah Khadijah. Nabi bukan buat rumah lain, rumah Khadijah. Kaya. Kemudian Nabi dah jadi share partner, dah jadi big boss. Nabi tak pergi lagi berdagang. Nabi pantau dari jauh sahaja, sebagaimana Khadijah sebelum pada ni. Nabi orang kaya, tuan-tuan. Awal kehidupan Nabi, awal permulaan Nabi buat dakwah sebagai Rasul, Nabi orang kaya. Baru kita baca nanti Nabi ada masa pergi beruzlah. Sebab perjalanan kehidupan Nabi dah stabil, tuan-tuan. Masa tu, itu sebenarnya tu waktu yang paling, kalau bagi ramai orang manusia, umat dia yang lain, waktu senang itulah waktu panjang langkah kan. Saya ada satu kes dan membuktikan, ya Allah, ujian ketika senang ni mencabar. Ada seorang ibu marah-marah, mengadu dengan suami dia kahwin lain. Lepas tu dia cerita dulu punya dia susah, suami kontraktor yang dia cerita lah. Masa susah dulu, ayolah, berpuluh tahun tu susah bersama ni. Apabila berjaya dapat kontrak juta, main politik apa semua gitu tu, baru panjang langkahnya, kahwin 2, kahwin 3 lagi. Dia tak puas hati sebab suami dia kahwin 2, 3, susah je lah, sama lah. Senang ni, panjang kaki dia, panjang langkahnya. Lumrahnya begitu, tuan-tuan. Tapi Nabi tidak. Kita tahu, tuan-tuan. Beliau satu-satu isteri Nabi, Nabi tidak berpoligami sepanjang bernikah bersamanya. Baik. Dan beliau isteri yang paling disayangi Nabi SAW. Ni ayat saya, ini saya punya, orang kata apa, bukan kata tak apa, saya punya rumusan. Dari segi riwayat tidak ada sebut, tapi berdasarkan pemerhatian saya berani kata begitu.
Kerana untuk nak imbang, kalau kita baca hadis nanti kita ulama akan sebut ataupun perawi dalam sahabat akan sebut isteri Nabi yang paling disayangi ialah Sayyidatina Aisyah. Itu secara nas sebut. Tapi saya pula kata isteri Nabi yang paling Nabi sayang adalah Khadijah. Macam mana ni kau nak berlawan dengan nas ke? Tak. Saya nak jelaskan begini. Dalam era poligami, ya, Sayyidatina Aisyah. Era poligami, Sayyidatina Aisyah, Saudah, Hafsah itu 10 tahun dalam era 10 tahun Nabi di Madinah. Yang paling orang-orang jelas isteri Nabi yang paling Nabi sayang ialah Sayyidatina Aisyah. Bahkan para sahabat nanti kita akan berlaku kes apabila mereka nak hantar hadiah, hantar makanan kepada Nabi, mereka tunggu hari Nabi duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Itu nak bagi begitu mereka caknya tentang perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diketahui, sangat diketahui Sayyidatina Aisyah. Baik. Itu saya sebut era poligami. Andaikan, saya membayangkan andaikanlah Sayyidatina Khadijah juga hidup pada era berpoligami itu, saya rasa tetap Sayyidatina Khadijah berdasarkan riwayat-riwayat tindakan Nabi yang kita perhatikan, tuan-tuan. Dan saya kalau Sayyidatina Khadijah tetap lagi hidup, tak berlakulah poligami itu. Baik, tuan-tuan. Nah, nak bincang tentang poligami apa semua, ini ibu-ibu tu saya selalu sebut, walaupun dia tidak berpihak pada orang lelaki, yang suami, jangan mudah-mudah kita kata nak poligami sebab nak ikut sunnah Nabi. Ya. Sunnah dalam kata benda yang pernah Nabi buat, ya betul lah. Tapi adakah itu preference Nabi SAW? Fikir semula lah. Kalau tengok dengan fakta yang ada, saya rasa, bukanlah. Nabi 25 tahun sekali seorang. Tapi 10 tahun, 13 tahun Nabi poligami. Mana yang lebih diberatkan? Tapi tetap saya nak sebut ini syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf saya sebutlah ibu-ibu, puan-puan. Ini syariat dan saya pun yakin tuan-puan orang mengaji tidak bukannya menentang syariat itu, tapi case by case kan. Itu kita kena ketahui. Di tempat lain mungkin memerlukan syariat poligami itu. Sebagaimana saya selalu bawa cerita sahabat saya di Guinea, kalau tahu di Guinea, negara Guinea, salah sebuah negara Afrika. Masa saya belajar di UAE tu, dia sembang kita kenal lama, dia pun sebut anta ya Luqman alaika anta ta'adda az-zawaj, dia kata. Anta Luqman habis kerja, habis belajar nanti kau kena kahwin, kena poligami, ta'addud zawaj, kau kena kahwin. Kata mana boleh, saya masa tu kita tak terfikir pun nak kahwin apa lagi nak poligami, kita nak belajar je. Kata mana boleh, sini Malaysia tak boleh, gini-gini gitu je. Dia terkejut. Macam tu ke? Dia kata, kalau di tempat saya, negara saya, aib. Ada satu benda yang aib, yang memalukan. Kalau ustaz, macam entah dia kata, ustaz, imam, tapi kahwin seorang. Itu satu benda yang aib, yang memalukan. Tak patut dilakukan. Macam tu pula. Dia pun cerita, rupanya di sana itu keperluan. Ustaz, imam inilah apa yang diharapkan untuk berpoligami. Untuk apa? Kerana poligami itu membela nasib wanita. Di sana perempuan tidak ada akses pada pendidikan seperti lelaki. Tak ramai yang belajar sampai tinggi, kemudian boleh mengubah kehidupan. Tak. Bergantung kepada lelaki. Macam tu, tuan-tuan. Kita baru nampak, ya Allah, keindahan Islam, syariat itu. Mungkin tidak sesuai di tempat yang lain, kita tidak ni. Tapi syariat itu tersedia. Tuan-tuan rahmati Allah. Baik. Habislah cerita situ, panjang, tuan-tuan. Moderator beritahu saya kita habis pukul berapa? Ni baru seorang lagi ni. 15 minit lagi. Ya Allah. InsyaAllah. Boleh je Ustaz. Tak ada masa lepas ni. Okay. Tak apa. Dia tak boleh lama-lama. Nabi pun apabila Nabi buat kuliah dengan kuliah khas muslimat, muslimat minta lebih, Nabi kata tak, nanti kamu bosan, mumil. Akan rasa tak nak, nanti jadi serik untuk nak berjumpa lagi. Baik, tuan-tuan, kita teruskan pengajian kita. Sekarang kita dah kenal Khadijah. Kalau kita rujuk, nak bagi tuan-tuan nampak, saya sebut ni kenapa nanti sesiapa yang memiliki, dia memanfaatkan sebaik-baiknya buku itu. Bukan sekadar kandungan dalam sahaja, juga grafik-grafik yang disediakan. Kalau itu kita rujuk bahagian yang ini, fakta angka Ummul Mukminin, dan saya sediakan kolom-kolom dia untuk kita nampak. Khadijah, tahun nikah 15 tahun sebelum hijrah. Umur ketika dia nikah 40 tahun. Umur Nabi ketika nikah dengan dia 25 tahun. Ini fakta-fakta ni untuk kita dapat bayangkan. Banyak benda tuan-tuan, boleh analisis tuan-tuan. Baik. Tahun ataupun tempoh bersama Nabi 25 tahun. Umur ketika Nabi wafat sudah tentulah tidak ada sebab dia meninggal dulu. Tunggu Ustaz datang ke Perak.
umur ketika dia wafat, dan tahun dia wafat 3 tahun ketiga sebelum hijrah, umur dia wafat 65 tahun. Tempoh hidup selepas Nabi wafat tidak ada lah. Ini Sayyidatina Khadijah. Tuan-tuan boleh ekstrak kalau ada terfikir apa-apa, tadabburnya boleh kongsikan di hujung nanti. Apa yang tuan-tuan dapat pelajari daripada fakta yang kita dapat tentang Khadijah. Baik. Seterusnya kita pergi pada isteri Nabi yang kedua. Selepas pada Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, untuk beberapa tempoh waktu Nabi, bahasa kita ini ya, menduda. Nabi menduda. Sehinggalah macam mana Nabi nak kahwin, boleh kahwin semula tu, bukan Nabi terhegeh. Tidak sekali-kali. Allah. Kita akan jumpa riwayat Al-Bukhari, kita akan baca nanti. Buku yang kedua dia sebut, buku yang pertama pun ada sebut dari tempat dia. Bagaimana uh, Nabi boleh kahwin lain itu diusahakan oleh sahabat Nabi SAW. Bukan lelaki, perempuan. Khawlah binti Hakim nama dia. Dialah sebagai matchmaker. Awal-awal dia jumpa Nabi, dia sebut bahasa mudah. Wahai Rasulullah, saya tengok tuan ni kesepian. Nampak sial, keseorangan. Ada yang dari kesepian. Dan Nabi kata, ya, bimbang anak-anak sebagainya, Nabi sebut. Lalu Khawlah ini yang usaha. Rasulullah nak tak saya usahakan kahwin, cari orang lain ni. Pendek ceritanya begitu. Last kalinya berlaku perkahwinan. Diusahakan oleh orang lain. Bukan Nabi terhegeh-hegeh. Allah Akbar. Ini mulia Nabi SAW. Lalulah yang berkahwinnya dengan Saudah. Saudah binti Zam'ah. Mari kita tengok tuan-tuan. Dia keturunan Quraisy. Khawlah yang dalam surah Mujadalah tu ke? Khawlah dalam Mujadalah tak pasti. Saya rasa orang lain. Ataupun nama Fatimah binti Hakim. Saya kena tengok balik tuan-tuan. Nanti saya buat pastian. Nabi kesunya 119. Wow, ada soalan, saya cuba jawab terus. Jika ada kematian, Sakran, Ibn Abbas, Khawlah binti Hakim. Al-Mujadalah tu Khawlah binti apa? Khawlah binti Hakim. Betul, nama betul Khawlah. Nanti tengok balik. Khawlah siapa dalam tu. Dan nanti dia ada kes dia dengan Nabi yang lain pula. Dia Khawlah ini kemudian nanti antara wanita yang kita sebut tadi, wahabat nafsaha lin Nabi. Dia sendiri yang tawadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal ni di Mekah dia yang usaha. Rasulullah nak kahwin dengan orang lain, dia usaha kahwin dengan kahwin Saudah, dan dia lah juga yang usaha untuk kahwin Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Nanti di Madinah, tuan-tuan, di Madinah dia tawadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa itu selepas kematian suami dia, Uthman bin Maz'un. Tapi Nabi taklah, Nabi tidak terima. Adakah Nabi dikejam kawan tu? Tak, tuan. Perkahwinan Nabi bukan aku nak saja, tak. Wahyu. Ada perintah Nabi ini, ada isyarat Nabi ini, tuan. Nanti kita akan jumpa juga Nabi nak kahwin dengan seseorang tapi Allah tak bagi. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran. Baik. Bagi tengok Saudah binti Zam'ah, dari keturunan dia Arab Quraisy Bani Amir. Bani Amir. Satu cabang Quraisy yang antara paling rendah, Bani Amir. Sebab saya sebut ni kenapa? Sebab kabilah induk, kabilah cabang itu dia ada rankingnya pula, tuan-tuan. Masa dinikahi, dia janda anak 6. Ada 6 orang anak. Tapi setakat ni saya tak jumpa nama-nama mereka. Yang saya jumpa riwayat Nabi menikah dengan seseorang perempuan yang ada 6 orang anak. Itu ada riwayat Ibnu Abbas. Tapi tak jumpa. Baik. Total keseluruhan anak angkat, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni 14 orang. Kalau riwayat yang saya jumpa ada 14 orang. Melalui 4 orang isteri. Ini fakta kita tahu ni untuk nak kita gambarkan lagi kehidupan Nabi. Nabi tu bukan solo, tuan-tuan. Apabila kita belajar sirah, kita nak bayang Nabi solo pada perjalanan. Lalu datang sahabat ni, datang sekadar sekali. Tak, tuan-tuan. Nabi hidup dalam keluarga, dalam masyarakat. Keluarga tu keluarga yang sangat rencam. Ada anak angkat, ada anak kandung, ada anak tiri, ada orang, ada anak dah besar, ada anak kecil. Ini era Madinah. Sangat-sangat meriah, tuan-tuan. Allah Akbar. Baik. Bekas suami Saudah sebelum kahwin dengan Nabi, namanya Sukran bin Amru. Dia meninggal dunia dan dia sebagai sahabat terawal. Sukran dan juga Saudah ni laki bini. Adik-beradik susuan pun ramai. Betul. Adik-beradik susuan pun ramai, tuan-tuan. Adik-beradik susuan ni ada yang adik-beradik susuan anak
ibu susuan tu yang mana berpisah dalam masa besar, dan dalam keluarga Nabi itu sendiri adik-beradik susuan. Ada sepupu Nabi bukan sekadar sepupu tetapi apa adik-beradik susuan dengan Nabi. Ada sebab dia. Baik. Janda dan enam. Bekas suami Sukran bin Amr meninggal sahabat terawal. Catatannya. Dia isteri kedua Nabi SAW. Nabi nikahinya selepas kematian Khadijah. Sebelum itu suaminya meninggal dunia sebaik pulang ke Mekah dari Habsyah. Saudah dan Sukran antara pasangan suami isteri yang awal menerima Islam di Mekah, dan mereka ditekan apa ya ditekan sehingga mereka berhijrah ke Habsyah. Kemudian nanti mereka balik ke Mekah semula, suami dia meninggal dunia. Antara sebab Nabi menikahinya adalah untuk bantu mengasuh anak-anak dan mengurus rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini saya rumus daripada riwayat yang saya cerita tadi, Khawlah binti Hakim carikan isteri untuk Nabi atas sebab ini. Nabi Rasul tuan-tuan sebagai seorang lelaki, secara semula jadinya tidaklah sehebat wanita ibu dalam mengurus anak-anak rumah tangga ini, kan. Nabi pula buat tugas dakwah, tiba meninggalnya isteri. Nabi nak buat dakwah lagi. Oh, tercabar tuan. Rumah tunggang langgang ibarat kita lah. Kat luar lagi perjuangan itu. Perlu ada orang boleh uruskan. Lalu itu. Dan Khawlah binti Hakim sebut. Dan Nabi sebut untuk nak cara ke anak. Itu dia kami. Dan itu sebab dia untuk mengasuh anak dan mengurus rumah tangga Nabi. Dalam masa yang sama untuk membantu beliau yang kesusahan selepas kematian suami, di samping untuk menghargai pengorbanan beliau dan suami. Dan ini kita tahu tentang statusnya. Dia sebagai as-sabiqun al-awwalun, berhijrah pula ke Madinah, ke Mekah, ke Habsyah, balik ke Madinah kena balik ke Mekah kena tekan lagi meninggal suami dia. Akhir nanti beliau menyerahkan hari giliran bersama Nabi kepada Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Di Madinah nanti kita akan jumpa riwayat diserahkan hak dia. Dia ni ada hukum nanti. Ada hukum. Diserahkan hak dia. Pada ketika itu penggilirannya satu malam seorang. Nabi malam ni umur siapa, umur siapa. Kemuncaknya ada 9 orang isteri Nabi SAW. Makna kata seorang tu dalam sekali, setiap 9 hari tidur dengan Nabi sekali sahaja. Kecuali nanti Sayyidatina Aisyah dalam kitaran 9 hari itu, 9 hari dia dapat 2 kali. 2 kali tidur dengan Nabi. Bukan dia kita tahu ni bukan sebab Nabi lebihkan dia, tidak. Tapi sebab giliran bermalam Saudah hadiahkan kepada Sayyidatina Aisyah. Kenapa tak hadiah kepada orang lain? Menjawab tadi sebab dia sendiri tahu isteri Nabi yang paling Nabi suka di Madinah itu adalah Sayyidatina Aisyah. Dia pun bagi kepada orang yang Nabi suka sekali. Begitu tuan-tuan. Baik. Itu Saudah. Dan Saudah nanti kita akan jumpa dalam buku yang kedua, sekali sebut tuan-tuan karakter. Dia seorang Ummul Mukminin yang kelakar. Yang kelakar sangat tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah kata ada je perkara-perkara yang Saudah buatkan Nabi tergelak. Masya-Allah, menarik tuan-tuan. Ada beberapa riwayat yang saya jumpa dan rumusan tadi yang saya dengar Allah SWT. Sayyidatina Aisyah sendiri sebut ada saja benda yang dia buatkan Nabi tergelak. Jadi kita dapat nampak kedalaman. Kita mengetahui Allah sangat realistik, sangat praktikal, mewarnai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukannya kita nak baca siarah Nabi tu, sahabat Nabi ni orang baik, tak. Begitu tak buat jahat, tak. Mereka sangat pelbagai. Ada masa bergaduh. Nanti buku ketiga nanti tuan baca banyak buku, banyak bab-bab sahabat-sahabat Nabi bergaduh. Abu Bakar dengan Umar bergaduh, Umar dengan Ali bergaduh, dan Nabi lah yang tukang jadi comel. Nabi lah yang tukang jadi pendamai. Ini rencam, ini realiti tuan-tuan. Tapi tetap mereka sebagai manusia terbaik. Baik. Yang ketiga, Sayyidatina Aisyah. Kita baca setakat ayat 4 tuan-tuan. Mana kena sambung akan datang lagi. Setakat ayat 4. Saya akan berhenti pukul 9, 10, 11. Saya nak buka soal jawab kepada dia. Yang ketiga, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq. Baik. Dari si keturunan dia Arab Quraisy Bani Taim. Bani Taim atau Taimi. Bukan Bani Tamim. Beza kan. Bani Tamim kabilah Arab tapi bukan Quraisy, dia kabilah luar. Dan dia kabilah yang sangat besar tuan-tuan. Sangat besar. Nanti dalam buku Madinah Takkan Rebah akan timbul nama Bani Tamim itu.
sangat besar dan dia lebih mulia pada sebagai pada mata mereka dan pada sebagai Arab, mereka kabilah lebih mulia daripada Quraisy. Quraisy ini dia mujur je. Dia bukannya kabilah yang besar sangat pun. Banding time berkali-kali ganda lebih besar, berkali-kali lebih hebat. Tapi Quraisy ini dia mulia kerana dia menjadi jiran Baitullah. Dan orang Arab yang terus melaksanakan ibadah zaman Nabi Ibrahim, buat umrah, buat haji, mereka hormat kepada Quraisy kerana mereka dilayan orang yang datang, tetamu yang datang tu dengan baik, bagi air, tajam makanan apa gini-gini, tu Quraisy. Mereka dihormati disebabkan itu. Bukan disebabkan kekuatan kabilah sangat tu, tidak. Baik. Itu bezakan Bani Tamim dengan Bani Taim. Bani Taim ni pula dalam ranking kabilah Quraisy itu dia bukan ranking yang atas. Yang atas Bani Abdul Manaf, Bani Makhzum, Bani Adi. Ini semua ni. Sahabat-sahabat Nabi, kalau kita tahu sahabat Nabi ni datang daripada kabilah mana, kita akan boleh nampak lagi pertelingkahan yang akan berlaku. Kita akan nampak, boleh faham dia sebab apa yang dia berlaku clash ini clash. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia daripada Bani Taim, yang mana antara yang terbawah. Antara cabang kabilah terbawah. Sebab itu ada orang tak hormat sangat Sayyidina Abu Bakar antara sebab ni. Baik. Sayyidina Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Baik. Semasa dinikahi, dia anak dara satu-satunya. Ini penting. Satu-satunya anak dara yang Nabi nikah ialah Sayyidatina Aisyah. Kalau ini sebagai bukti lagi, kalau Nabi dia cerita nak kahwin, cerita perempuan, lagi banyak anak dara yang Nabi kahwin. Kalau orang daripada ni. Tapi tak, satu-satunya. Baik. Fakta pernikahan, Nabi menikahinya dahulu tanpa hidup bersama pada usia beliau 6 tahun. Hanya setelah berumur 9 tahun baru beliau hidup bersama Nabi SAW. Ini ada dalam Bukhari. Sayyidina Aisyah sendiri sebut, tazawwajani Nabi wa ana bintu 6 sinin wa banabi wa ana bintu 9 sinin wa tawaffal Nabi wa ana bintu 18 sanah. Nabi nikah dengan aku umur aku 6 tahun. Nabi bina atau Nabi mula hidup bersamaku umur aku 9 tahun. Nabi wafat umur aku 18 tahun. Ini milestone usia Sayyidina Aisyah bersama Nabi SAW. Ya. Maksud ikatan pernikahan itu berlangsung pada usia dia 6 tahun. Dia masih kanak-kanak lagi. Masa itu berlaku di Mekah. Juga diusahakan oleh Khawlah tadi. Nikahkan. Tapi Nabi tak bersama, tak jadi isteri lagi. Hanya setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Nanti kita akan baca buku yang kedua. Kita kena, sebab dia mula hidup bersama Nabi umur 9 tahun tu pun bukan sebab Nabi pergi terhegeh. Minta Abu Bakar, isteri saya boleh saya ni buat balik dah sampai dah masa. Tak tuan-tuan, tak. Sebab dia Sayyidina Abu Bakar yang pergi jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, isteri tuan tu bila lagi? Sayyidina Abu Bakar yang pergi approach Nabi. Memang dah kahwin dah, tapi bukan Nabi. Nabi pun sebut masa tu, sadaq, aku tak ada mas kahwin. Nikah saja, tak payah mas kahwin lagi. Masa tu Nabi mula-mula hijrah ke Madinah. Nabi tak ada duit. Nabi dalam keadaan selai sepinggang. Nak cerita kahwin, tak ada lah. Oh, Abu Bakar dengar. Oh, kalau tu sebab Rasulullah. Lalu dia usahakan kahwin lah juga. Itu cerita dia. Hanya tahun usia 9 tahun. Baik. Antara sebab Nabi menikahinya demi menghargai jasa dan pengorbanan sahabat karib baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini ada riwayat Nabi sebut itu. Dan ada kemungkinan yang lain, iaitu mungkin juga atas petunjuk wahyu. Yang ni saya lebih ke sini kerana di sana ada hadis. Nabi cerita bahawa kepada Sayyidina Aisyah, sebelum nikah dengan awak, aku mimpi 2 kali. Saya bermimpi 2 kali tengok awak dalam mimpi. Kali kedua saya sebut, kalau itu yang Allah kehendaki akan berlaku, maka berlakulah. Makna saya memahami hadis Nabi itu sebagai, tonton, Nabi sampai 2 kali mimpi, dan kita tahu antara wahyu yang turun kepada para Nabi itu antara dalam bentuk mimpi, diperlihatkan dalam mimpi apa yang akan terjadi realiti. Dan Nabi barangkali untuk pertama kali mungkin, betul, Nabi sangsi macam mana nak berlaku nak nikah dengan budak umur mungkin 5-6 tahun ketika itu. Lalu kali kedua datang mimpi yang sama, bagaimana diperlihatkan kita perincikan nanti. Nabi sebut kalau itu Allah takdirkan berlakulah. Maka Nabi terima lah, akan berlaku. Dan berlaku tuan-tuan Allah atas petunjuk wahyu. Gitu.
Beliau isteri Nabi yang paling disayangi Nabi dalam era poligami. Saya nak berhenti setakat ini yang untuk bahagian buku 1. Saya nak pergi ke buku yang kedua untuk kita manfaatkan fakta angka ini. Kita tengok tuan-tuan, Saudah. Saudah tahun nikah dengan Nabi dia tahun ke-10 sebelum hijrah. Umur ketika dengan Nabi saya sebut TP. Tak dapat dipastikan. Saya tak dapat pastikan umur dia berapa ketika nikah dengan Nabi. Melainkan ada riwayat sebut umur dia sebaya dengan Khadijah. Yang mana saya kalau sebaya agak sukar untuk terima. Apa kalau tidak dapat dipastikan. Umur Nabi ketika nikah dengan dia 49 tahun ataupun 50 tahun sekitar waktu itu. Umur Nabi tuan-tuan. Tempoh bersama Nabi 14 tahun. Umur ketika Nabi wafat juga tak dapat saya nak pastikan. Baik. Tahun dia wafat, Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Dia hidup lagi panjang umur dia hingga tahun 54 Hijrah. Jadi kalaulah kita bayang umur dia sebaya dengan umur Sayyidina Khadijah, maknanya masa dia meninggal, masa Nabi meninggal tu umur dia dah lebih 70 tahun. Umur dia dah lebih 70 tahun. Lalu kalau dia meninggal pula lepas pada tu tahun ke-54 Hijrah, umur dia dah 100 lebih. Tapi saya ada buat himpunan riwayat dan ulama kumpulkan. Di sana ada dipanggil ada para sahabat yang umur panjang, 100 tahun ke atas ada. Tapi tidak ada nama dia. Tu dia kata, macam mana ni? Riwayat kata umur sebaya dengan Khadijah. Tapi tidak ada dalam senarai sahabat Nabi yang berumur 100 tahun ke atas. Itu yang saya tak nak putuskan. 54. Tempoh hidup selepas Nabi 43 tahun lagi. 43. 70 lebih tambah 43 dah 100 lebih umur dia. Tempoh. Jadi mungkin saya kata dia tidaklah sebaya Khadijah, lebih muda daripada itu. Tak dapat dipastikan. Baik. Saya tidak Aisyah. Tahun nikah ialah tahun ke-11 kenabian atau setahun sebelum hijrah. Setahun selepas nikah dengan Saudah. Umur ketika nikah 6 dan 9. Tadi, kenapa saya sebut 6 dan ataupun 9 berdasarkan kita sebut tadi. Nabi nikah dengan dia, ya, ikat tali pernikahan umur dia 6 tahun. Tapi Nabi mula bersama dengan dia umur dia 9 tahun. Umur Nabi ketika nikah dengan dia 50 dan 53 tahun. Tuan-tuan sebut dan tu kenapa kan? Tempoh Nabi bersama 10 tahun sahaja. 13 dan ataupun 10 tahun. Umur ketika Nabi wafat 18 tahun. 18 tahun. Tahun dia wafat, ada dua riwayat, iaitu sama ada tahun 56 Hijrah ataupun 58 Hijrah, dan umur dia ketika itu 63 tahun, dan tempoh hidup selepas Nabi wafat 45 ataupun 47 tahun. Yang ni bahagian kolom tempoh hidup selepas Nabi ni bagi saya sangat penting, sangat kena rasa, sebab tuan-tuan puan-puan, isteri Nabi, kita kembali kepada poin asal, poin awal saya sebut, saya kongsikan hukum khas. Isteri Nabi juga ada hukum khas yang berlaku atas diri mereka, iaitu mereka haram kahwin. Mereka haram untuk nikah lain selepas kematian suami, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita umat dia boleh. Lepas meninggal suami nak kahwin boleh tuan-tuan. Itu keluasan syarak. Tapi isteri Nabi tak boleh. Ini hukum khas mereka. Lalu apabila saya tengok kita dapat kira tempoh hidup selepas Nabi wafat, Allah sebesarnya pengorbanan. Contoh Sayyidina Aisyah. Nabi wafat umur dia 18 tahun. Sangat muda, sangat remaja. Dan dia kena tanggung hidup jadi janda, seorang, selama ni dah rasa kasih sayang suami, kemesraan seorang lelaki, tapi dia kena tanggung duduk bersendirian itu, seorang itu selama 45 ke 47 tahun. Allah besar pengorbanan. Juga isi Nabi yang lain. Wallahu a'lam. Saya nak berhenti setakat ini. Maaf dah lebih. Saya nak berhenti 9.10. Saya serah kepada Puan Amirah untuk seterusnya. Okay, Ustaz, nak buka soalan ke macam mana ni? Kalau ada, kita buka. Tak ada, tak apa. Silakan. Kalau ada yang nak bertanya, silakan. InsyaAllah.
Ustaz, tadi Ustaz cakap berkenaan dengan Siti Khadijah kan. Dia Ya. sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. dia pernah berkahwin 2 kali kan Ustaz. Betul. Dan kedua-dua perkahwinannya mendapat 4 orang anak. 2 lelaki pertama dan 2 lelaki suami yang kedua. Allah, saya tak ada buku. Bukan, saya tak ada buku nak pastikan. Tak silap saya ada dalam buku yang ketiga saya tu. Tak silap saya 3-1. Isteri pertama, suami pertama dapat 3 orang, suami kedua dapat seorang. Dia bukan dua-dua. Oh, 3 dan 1. Masya Allah. 3 dan 1. Sebab banyak Allah. riwayat. Jadi macam tak sama lah. Yang pun dapat apa? Allah, buku saya tak ada dekat-dekat. Ada yang saya baca suami pertama 2, suami yang kedua 2. Dan ada yang saya pernah baca suami pertama tu 2, suami kedua tu 1. Mungkin riwayat pelbagai. Dia kena dikuatkan dengan siapa tu? Kedua, 1 ke 2 ke apa tu? Okey. Yang tu anak siapa, kena dikelokor dengan tu lah. Yang Ustaz kata dia ada anak tiri sebelum Rasulullah ada anak tiri tu? Yang tu lah. Anak suami yang kedua tu kan? Yang pertama dan kedua tu. Sekali ya. Semua duduk dengan Sayyidatina Khadijah kan? Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih soalan. Ya, Ustaz. Baik, ada jemaah nak tanya ke? Kalau tak ada, kita tutup majlis kita. Dekat chat room ada, Mira. Dekat chat room ada Puan Hajjah Samsiah tanya. Boleh tolong bacakan? Saya tak cekap. Berapakah beza umur Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Fatimah? Oh, menarik. Menarik. Berapa beza umur Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Fatimah? Inilah ilmu duduk data buku ni. Nak jawab terus tak ni tuan-tuan. Tapi maklumat tu ada dalam buku saya yang ketiga. Siapa yang boleh double check, tolong double check. Semua saya boleh bagi anggaran. Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah ketika dia meninggal dunia, umur dia tidak lebih 30 tahun. 27, 28 kalau tidak silap saya. Dan umur Sayyidatina Aisyah ketika Nabi meninggal 18 tahun. Dari situ tuan-tuan boleh ukur 18, ini 18. Lebih kurang 10 tahun Ustaz. Lebih kurang 10 tahun. Ya. Sayyidatina Fatimah lebih berusia daripada Sayyidatina Aisyah. Betul. Ya. Menjawab insya-Allah. Ada soalan lain? Ustaz, mungkin untuk next punya kelas saya berminat untuk tahu yang pasal Sayyidatina Saudah kan. Kan dia sangat sayang pada Sayyidatina Aisyah. Perjalanan tu kalau dapat diperincikan sikit sebab saya adalah membaca juga. So menarik benda tu sebab jarang diceritakan macam mana sayangnya dia sampai dia bagi hari giliran dia. Lepas tu Sayyidatina Aisyah sendiri sangat sayang pada Sayyidatina Saudah kan. Minta Ustaz perincikan nantilah insya-Allah. Baik. Tu kena rujuk buku yang kedua lah, yang setakat riwayat yang ada lah. Ya. Baik. InsyaAllah. Ada lagi? Okey, ada lagi tak soalan? Boleh ya, saya tanya boleh ya kita baca ni sebab saya tak pernah. Ada satu tempat je saya kuliah cerita tentang profil dulu sebab tempat ni selalu kita terus pada hadis tu. Dia tu agak saya sendiri agak tidak confident. Nak ke nak dengar cerita-cerita? Nak Ustaz, sebab macam ni, kenal watak dulu baru kita berjalan dengan riwayat hadis tu. Baru bila Ustaz cerita hadis tu, kita akan kenal watak-watak yang disebut tu, insya-Allah. Tak apa, pelan-pelan. Ustaz jangan risau. Baik. Kalau macam tu tak apa. Okey, soalan lain? Terima kasih. Dapat respon yang baik. Silakan, ada lagi soalan? So, hari ni kita berhenti sampai isterinya Nabi Sayyidatina Aisyah lah Ustaz kan? Nanti sambung kan? Ustaz nak tanya luar daripada topik hari ni sikit, boleh tak? Ustaz ada masa? Tanya okay. Boleh, jawab belum tentu. Baik, insyaAllah. Sebab baru ni dapat satu lagi cerita yang selama ni saya faham, saya berjalan dengan kuliah dan bahan bacaan tentang Hindun yang memakan hati Sayyidina Hamzah tu kan. Okey. Tapi diceritakan kali ni ianya adalah satu fitnah. Ustaz boleh cerita sikit tak pandangan yang ni?
Allahu a'lam. Baik. Terima kasih soalan yang menarik. Hindun binti Abu Sufyan. Bukan, ni bukan Hindun Abu Sufyan. Hindun binti Sufyan ni apa, dia ada nama, isteri Nabi ada juga nama Hindun tau. Iaitu Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah, Ummu Hindun. Ramlah kan? Ramlah, sorry, Ramlah. Ah, Hindun seorang lagi ialah ni, Salamah. Ummu Salamah. Ya. Dan yang Hindun yang dikatakan pemakan hati Sayyidina Hamzah itu, dia begini. Yang masyhur itu cerita dia, tapi kemudian nanti akhir-akhir ni ada orang sebut tidak. Dia begini tuan-tuan. Ada bukan gerakan, tapi ada kecenderungan orang untuk menyemak ataupun menyapis semula riwayat-riwayat sirah dengan neraca hadis. Gerakan ini sebagai reaksi kepada orang yang terlalu bermudah-mudah riwayat sirah. Ada maudhu' pun riwayat, tak ada pun dia mereka itu. Jadi mari retaliation, mari gerakan untuk macam kata nak imbang balik. Tapi sikap mereka agak bukan keras, tapi tegas dengan menggunakan neraca hadis hukum untuk menilai riwayat sirah. Lalu dengan itu apa saya maksudkan, apabila dibuat penilaian begitu, banyak riwayat sirah yang tak boleh pakai. Termasuklah riwayat tadi. Riwayat tentang Sayyidina Hindun tu, mamah gigit hati itu ada dalam riwayat sirah. Tetapi dari segi status dia tidaklah kuat. Jadi kalau kita nilai dengan neraca hadis, wilayah hukum hakam ini, memang riwayat itu tak boleh nak langsung. Bahkan kalau kita belajar, kalau tuan rujuk buku saya nanti, ada riwayat yang saya tidak ambil pun, tak ada pun dalam kutub sittah, Bukhari, Muslim, ada dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, ada dalam yang kitab-kitab sirah, Waqil Maghizi. Yang tu semua tak boleh pakai kalau ikut kepada cara penilaian ni. Dan banyak sirah yang kita tahu sebelum pada ni dah tak boleh nak guna. Itu ikut pada cara yang tu, tuan-tuan. Sebab itu termasuklah juga nanti dalam panjanglah ada dah kes-kes dia tu. Tapi itu untuk saya nak jelaskan latar belakang orang yang mengatakan tidak ada riwayat tentang Sayyidina Hindun tadi. Maka itu dia menggunakan penilaian sebegitu. Lalu dia menolak. Dan kadang dia tak sedar pun. Dia ingat, tu tak sahih, kisah yang tidak sahih. Tak, secara riwayat tu ada. Yang tak ada, kita cakap tak ada. Secara riwayat tu ada. Cuma status dia tu tidak kuat. Cuma adakah kita nak terima ataupun tidak. Saya wallahualam, saya terima sebagai pelengkap kepada peristiwa itu, sebagai detail. Basic dia ada. Kisah tu berlaku, iaitu Hindun Sayyidina Hamzah mati dibunuh oleh Wahsy dan ini. Dan ada riwayat memang ni pun marah sebab tu suami apa saudara dia tu ada. Tapi perincian kepada kawan ni yang pergi bunuh, pergi makan dia, itu ada dari riwayat yang agak lemah ni. Saya terima sebagai pelengkap, sebagai perincian sahaja. Wallahu a'lam. Okey, sama juga dengan kes yang Sayyidina Umar membunuh anak dia sebelum dia memeluk Islam. Yang tu betul ke Ustaz? Yang tu pun dikatakan satu fitnah. Itu yang Sayyidina Umar itu saya kena pastikan balik kisah dia, riwayat itu ada, dan riwayat itu memang tak kuat, memang tak boleh terima langsung. Sebab dia tidak ada asas, dia tidak ada macam tadi, beza riwayat Hindun tadi, dia ada riwayat-riwayat lain yang menyokong pada kisah itu. Jadi ini sebagai pelengkap boleh. Adapun riwayat Sayyidina Umar, dia makan, dia bunuh anak hidup-hidup itu, dia stand alone. Riwayat satu itu, itulah kisah dia. Baik. Dan apabila tengok balik riwayat tu apabila dinilai, memang saya sendiri secara peribadi rasa tak boleh nak terima. Rasa tak kena, dan tidak ada riwayat-riwayat yang menyokong. Jadi untuk yang kes Sayyidina Umar tu saya terimalah, kata okey, yang riwayat ni aku tak terima masuk dalam ni. Dan dia efek nanti. Dia efek kepada maklumat anak-anak Sayyidina Umar. Itu saya kata dia ada riwayat sokongan. Kalau lah kata dia bunuh anak yang ni, nanti kita akan match.
akan match dengan Sayyidina Umar dia ada isteri A, B, C contoh kata. Isteri A ini anak dia, isteri B ini anak dia, isteri C ini anak dia. Semua ni lengkap dalam sirah, dalam riwayat. Cuma kita susun kata. Kalau kita dah tahu yang tu, mana satu anak yang dia bunuh ni? Anak isteri yang mana? Nama apa? Yang tu tak boleh nak match. Jelas tak? Makna, jelas faham. Makna kena explore balik silsilah dari awal. Perjalanan dia memeluk Islam tu bila, anak dia siapa sebelum tu. Dan kita akan jumpa lah benda tu benar atau sebaliknya. Betul. InsyaAllah. Baik-baik Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasan. InsyaAllah boleh terus berjalan. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Ada lagi? Maknanya kalau nak betul-betul tahu sirah ni Ustaz, kita tak boleh terpercaya Ustaz kan. Betul-betul kena kaji. Ya Allah, macam-macam kalau kita baca kan Ustaz. Memang macam-macam lah kisah. Tak boleh terus ambil lah. Subhanallah. Kalau tak ada lagi soalan, kita tutup lah. Mungkin Ustaz pun nak pergi sarapan ke cik? Kita Kelantan sarapan awal. Pukul 7 sudah sarapan lah. Masya Allah, tak saja je seringan. Baik. Tak ada soalan dah, saya tengok dekat chat dulu. Kalau tak ada, kita tutup lah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz atas perkongsian hari ini tentang isteri-isterinya Rasulullah SAW. Tapi belum habis lagi, nanti kita akan sambung lagi insya-Allah kalau ada rezeki. Insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi sampai sekarang. Ustaz, sikit je hebahan kuliah hari ini. Petang nanti kuliah asar 5.15 petang kita bersama dengan Ustazah Nurliah binti Haji Kasmuri dengan kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama. Dan kuliah maghrib kita hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan surah Al-Mulk. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.